but is it as hard as breathing? Nothing is harder than animation! Yeah, but you're on a Mac, so... How hard can it be? Baru je keluar iPhone 15 sebulan yang lepas. Sekarang ada update yang terbaru daripada Apple Silicon pula. Semalam 31 Oktober ada launching daripada Apple berkenaan dengan chipset terbaru diorang, iaitu M3 chipset. Apple Silicon M3. Line up diorang yang akan membawakan kepada satu fenomena baru yang dia tak lain tak bukan dia punya performance dia. Jadi menurut daripada Apple event semalam, Apple Silicon Event semalam, dia telah melancarkan 3 line up yang terbaru daripada Apple Silicon, iaitu line up M3 punya version, M3 base model, M3 Pro dan juga M3 Max. Jadi antara ketiga-tiga pelancaran ni, aku dah nampak satu persamaan yang Apple bawakan antara dua event yang terbaru, yang terbesar baru-baru ni lah, iaitu iPhone 15 dan juga Apple chipset ni. Aku nampak adalah dia membawakan teknologi 3 nanometer ke dalam telefon dan juga membawakan teknologi 3 nanometer ni juga ke dalam sebuah laptop. 3 nanometer adalah sangat kecil, dan apa yang kelebihan keistimewaan 3 nanometer ni adalah transistor dia kecil dan juga dia dapat menjimatkan tenaga. Jadi sebuah laptop tu akan lebih efisien. Apple Silicon M3 chipset, M3 Max lah yang paling hebat sekali lah. Sebab apa, dia memfokuskan kepada kemampuan dia menggunakan bandwidth memori ataupun RAM yang sampai 128GB RAM. Sangat besar kan. So dalam sejarah, sebuah laptop boleh install sampai 128GB RAM. Yang korang tahu juga, Apple punya teknologi ni, dia orang punya RAM adalah Unified RAM. RAM yang telah solder ke dalam motherboard tu, memang tak boleh tukar-tukar lagi dah. So kalau nak beli, dia akan beli dengan set 128GB of RAM. Yang ni yang paling tinggi lah. Sebelum ni M2 ada juga, dia boleh gunakan RAM yang tinggi, tapi dia dalam line up M2 Ultra. Apple Silicon M2 Ultra. Tapi yang M2 Ultra tu adalah desktop punya setup. Dia dalam bentuk petak tu kan. So dia gunakan power outlet direct. So untuk laptop, yang ni yang paling tinggi, 128GB of RAM. So pengguna-pengguna boleh manfaatkan lah 128GB of RAM tu. Kau nak buat kerja apa pun boleh. Setakat untuk video ni line up M3 Max ni yang paling power, dan dia punya tagline kali ni launching iaitu Scary Fast. Untuk setakat ni lah, sebelum keluarnya M3 Ultra pula. Okay, kalau kau nak cerita pasal spek, mungkin YouTuber lain dah ceritakan pasal spek. Jadi korang boleh tengok juga rakan-rakan yang lain punya video. Tapi hari ni aku nak bawakan 3 pendapat yang aku nak kongsikan. Jadi korang perasan tak, dalam Apple event 31 Oktober hari tu, dalam Apple event tu dia melancarkan M3 punya chipset model lah, line up. Jadi dalam dia punya persembahan tu, pelancaran tu, kebanyakan daripada Apple team ni, dia orang ada banyak memfokuskan perbandingan. Macam biasalah, Apple event dia akan buat perbandingan lah, 30% lebih pantas, 30% lebih jimat tenaga, 30% lebih jimat bateri daripada model yang sebelumnya. Basically kalau dia cerita pasal M2, dia akan refer model yang sebelumnya iaitu M1. Tapi kalau dikira contoh macam Apple iPhone hari tu, iPhone 15 lebih pantas daripada iPhone 14. Chipset iPhone 15 lebih pantas daripada chipset iPhone 14. Jadi dia akan buat perbandingan antara model yang sebelumnya. Cuma yang herannya adalah pada event 31 Oktober yang baru-baru ni, Apple seolah-olah membuat perbandingan antara M3 model, M3 chipset dengan M1. Banyak kali diorang membuat perbandingan antara model-model sebelumnya. Bukan saja M1 punya model, tapi diorang juga buat perbandingan antara Intel base punya chipset. Which is yang pada aku terlalu jauh lah kita nak buat compare kan. Kenapa dia tak compare macam sebelum-sebelum ni, dia compare dengan M2? Kenapa nak compare dengan yang lebih jauh? Tapi apa yang menghairankan aku adalah mungkin sebenarnya Apple lebih pandai. Sebab Apple sebenarnya dia dah buat kajian, iaitu
kebanyakan pengguna-pengguna MacBook ni adalah banyaknya pengguna daripada MacBook Pro M1. Mungkinlah M1 Pro ke M1 Max ke, chipset-chipset yang sebelum ni lah. Sebab aku nampak satu pattern yang mana dekat YouTuber sebenarnya aku tengok lah, aku buat pembacaan sikit. Kebanyakannya apabila keluar saja M2 punya chipset, pengguna-pengguna M1 dia tak akan upgrade kepada M2 sebab pada pendapat diorang walaupun performance tu ada naik sikit kan, ada peningkatan 30% yang seperti diorang claim kan, Apple claim kan, walaupun memang ada lah, hands on pun kita boleh nampak memang ada peningkatan dari segi performance je, tapi kebanyakan daripada pengguna-pengguna diorang tak upgrade tau. Mungkinlah ada 20% saja yang akan upgrade daripada M1 kepada M2 sebab keperluan kerja diorang. Tapi kebanyakannya lah tak akan upgrade kepada M2. That's why apa yang aku nampak, Apple kali ni pelancaran diorang dah buat homework, dia dah buat analyse, diorang dah baca database, which is tak mustahil pun sebab kita kan dalam ekosistem diorang. Jadi dia boleh baca kita yang mana, berapa ramai pengguna-pengguna M1 chipset, berapa ramai yang jump into M2 chipset. Memang aku rasa Apple sengaja saja dia buat comparison base kepada M1 model dan juga dia buat comparison base kepada Intel chipset punya model, sebab dia nak tunjukkan kepada existing user dia yang mana M3 ni lebih berbaloi daripada yang dia guna, berlipat-lipat kali ganda. Contoh kalau kita ambil macam dalam dia orang punya Apple event tu, dia dah beritahu kan, M3 model ni, M3 Max ni adalah 11 kali ganda lebih performance berbanding dengan Intel chipset punya model. Kalau orang yang tengok tu, mungkin orang tu rasa wow, this is time untuk aku upgrade. Tapi sebenarnya kita dah termakan dengan marketing juga. So itu marketing. So yang kedua, aku nak bagi pendapat dari sudut in real world punya usage. Apa yang maksud aku kat sini adalah, okay, kita kenal sangat Apple Silicon ni sejak daripada kewujudan dia ni, dia punya performance memang tak kaleng-kaleng. Dan masa tu juga dia punya tagline adalah small chip but big leap. Okay, sebagai contoh kita ambil M2 Ultra punya spec. Dia punya spec boleh pergi sampai 198GB of RAM. Dia adalah setup super duper kayangan punya, yang aku pun tak boleh fikir siapa yang akan menggunakan teknologi ni, yang mana kalau dekat Malaysia harga dia boleh cecah sampai 38,200. Maaf, 38,200, iaitu sebuah komputer yang kebanyakan ni digunakan. Dia kecil tapi dia boleh gunakan dekat desktop setup lah, tapi harga mencecah sampai 38,000. Siapa yang akan guna benda tu? Kemampuan setup komputer yang macam ni adalah terlalu jauh dia punya teknologi daripada keperluan pengguna-pengguna casual yang biasa. Dan pada pendapat aku, pengguna-pengguna casual macam contoh content editor ataupun web browser, web browsing kan, ataupun mungkin kerja-kerja macam Excel macam tu, tak perlukan satu setup yang macam ni. So setup yang macam ni adalah lebih memfokuskan kepada golongan-golongan profesional yang mana kerja-kerja ni dilakukan heavy task, contohnya edit 8K footage ataupun buat 3D rendering ataupun Maya punya architecture ataupun animasi kan. Benda-benda macam ni kebanyakannya syarikat-syarikat besar yang akan pakai lah, dan orang yang akan pakai benda ni bukanlah orang yang biasa-biasa, orang yang memang sangat memerlukan architecture ataupun setup yang kemampuan dia ni terlalu tinggi. Tapi kalau kita nak compare kan, sebelum keluarnya M3 punya lineup ni, M2 Ultra ni, kalau kita comparekan dengan Windows laptop yang lain, Windows laptop lebih jauh berabuk boleh tinggalkan dalam kerja-kerja 3D rendering ni lah. Sebab kemampuan GPU Windows laptop ni, contoh kita ambil 4090 Nvidia punya GPU kan, dia boleh buat 3D rendering lebih bagus. Tapi apabila hadirnya M3 dengan teknologi ray tracing dia, lepas tu dia ada dynamic catching, lepas tu dia ada mesh shading, 3 teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan dalam Apple launching baru-baru ni, dia akan memberi pertembungan barulah dengan pengguna-pengguna Windows laptop. Jadi, tapi
Pada pendapat aku, pengguna-pengguna macam ni adalah pengguna-pengguna yang high end lah, professional. Untuk pengguna-pengguna macam content creator, video editing biasa ni, tak perlu sampai ke situ. Kecuali you are the early or the adopter lah, pengguna-pengguna awal kan nak guna benda ni. Tapi kalau ada bajet, apa masalahnya kan? Teknologi ada untuk kita nikmati, kita guna dan kita discover. Kita guna teknologi hari ni dengan ada upgrade macam ni adalah untuk membantu memudahkan kerja seharian kita, bukanlah untuk sampai menjadi sebuah pembaziran. Adakah dia menggunakan dengan sebaiknya ataupun dia sekadar mewajarkan alasan? So sekian saja hujahan aku kali ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng kalau korang sukakan video ni, tekan butang like. Sehingga kita jumpa lagi next video. Jumpa lagi. Calo.